Sejarah KSSM tingkatan 5. 9.7 Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak atau 6. 9.8 Malaysia dalam pertubuhan kerjasama Islam OIC. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan pelajari dua topik iaitu berkaitan dengan OIC dan NAM. Pada akhir pelajaran ni, pelajar diharapkan dapat memerihalkan peranan Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak atau NAM, kemudian menjelaskan sikap kerjasama dan mengekalkan keamanan dunia. Untuk tajuk yang berikutnya, menghuraikan pelibatan Malaysia dalam persidangan negara-negara Islam OIC serta menghuraikan kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi cabaran. Baik, kita akan lihat isi yang pertama berkaitan dengan NAM. Berkaitan dengan NAM. Baik, NAM adalah sebuah pertubuhan yang disertai oleh Malaysia, dan maksud NAM itu apa dia? Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan pertubuhan NAM. Baik, selepas merdeka, di awal-awal kemerdekaan kita mengamalkan dasar pro barat, iaitu bersetuju atau menyokong pihak barat. Baik, Malaysia tolak sertai sebarang pakatan. Kemudian kita beralih, daripada kita belajar tentang dasar luar tu, kita beralih daripada pro barat kepada berbaik-baik dengan semua negara. Kita tidak mahu terlibat dengan konflik antara bangsa. Jadi Malaysia mengubah dasar kepada dasar berkecuali dan kita aktif dalam NAM, dalam pertubuhan NAM. Baik, hubungan dengan negara lain adalah secara terbuka tanpa sebarang sekatan. Disebabkan kita melaksanakan dasar yang ada dalam NAM itu, maka kita bersifat terbuka. Negara lain tidak boleh ada sekatan apa peranan Malaysia dalam NAM? Baik, penyertaan Malaysia sangat aktif sejak bermulanya apabila Muhammad Ghazali Shafie sebagai Setiausaha Tetap Kementerian Luar Negeri. Pada masa itu beliau bertindak aktif dalam NAM dan menyuarakan pandangan serta memberi pendirian Malaysia terhadap konflik-konflik dalam dunia konflik-konflik negara luar. Dan Muhammad Ghazali Shafie ini telah menyatakan pendapat di sidang kemuncak Darussalam Tanzania tahun 1970. Ini membuktikan Malaysia telah mengubah dasar luar daripada pro barat kepada lebih terbuka, iaitu berasaskan kepada prinsip yang neutral, aman, bebas dan berkecuali. Malaysia memainkan peranan yang sangat penting kerana sering menyatakan pendirian, sering menyuarakan pandangan secara lantang dalam semua persidangan antarabangsa. Baik, Malaysia juga pernah menjadi tuan rumah dalam sidang kemuncak NAM pada 2003. Pernah menjadi pengerusi NAM. Bila kita menjadi pengerusi, dia punya cabaran lebih besar. Jadi Malaysia memperjuangkan pelbagai isu. Antaranya ialah dasar apartheid yang awak pernah dengar, iaitu berkaitan dengan penindasan kulit hitam, membezakan dari segi warna kulit. Kemudian kita menyatakan pendirian kita dari segi isu Palestin, Bosnia dan Herzegovina, dan laksanakan dasar aman dan berkecuali. Baik, kita lihat lagi apa lagi peranan kita yang lebih terperinci, iaitu berkaitan dengan kita pernah menjadi tuan rumah sidang kemuncak pengerusi, iaitu sidang kemuncak dan menjadi pengerusi. Malaysia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2003 yang kita nyatakan tadi iaitu yang ke-13. Dalam sidang ini, deklarasi itu berlaku di Kuala Lumpur, menyatakan sikap NAM terhadap isu Palestin, serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq yang mencerobohi kuasa-kuasa besar Amerika Syarikat mencerobohi kuasa ataupun negara kecil. Malaysia menjadi pengerusi NAM pada 2003 hingga 2006 iaitu di bawah kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu Perdana Menteri yang ke-5. Kita telah berjaya mengharumkan nama Malaysia atas tanggungjawab yang besar sebagai pengerusi. Malaysia berusaha tingkatkan kemajuan dan pembangunan anggota
NAM. Maksudnya negara-negara anggota NAM, kita sebagai pengurusi merancang aktiviti yang boleh meningkatkan kemajuan negara-negara NAM. Kita tak mementingkan diri sendiri ya. Bila kita berada dalam pertubuhan, bermaksud kita berusaha untuk negara-negara yang lain juga. Jadi kita merupakan berjayalah meletakkan nama Malaysia dalam satu situasi yang sangat baik ya. Okey, baik, kita tengok pula peranan kita dalam politik. Yang tadi kita sebutlah ya, bahagian atas ni semua ringkasan kepada apa yang di bawah kan. So kita ulang sekali lagi supaya pelajar lebih mudah untuk menerima dan memahami serta menggunakannya kefahaman itu dalam menulis jawapan. Okey, peranan dalam politik. Bila kita sebut ni, kalau kita ikutkan daripada bab 9 kita belajar ni, perkara ni diulang-ulang kali. So pelajar boleh letakkan Malaysia di kedudukan bagaimana apabila menghuraikan jawapan nanti ya. Baik, Malaysia sering menyuarakan suara atau isu secara lantang ya, terutama perkara yang berkaitan dengan pencerobohan hak asasi manusia seperti contoh kan Palestin dan Bosnia ya, Bosnia di Herzegovina. Okay, Malaysia jadikan NAM satu platform ya, kat mana Malaysia nak nyatakan pendapat pendiriannya, inilah peluang ya, iaitu menjadikan NAM sebagai satu platform bincang isu apartheid ya, setuju untuk beri tekanan kepada politik ekonomi Afrika Selatan yang melaksanakan dasar apartheid. Akhirnya mereka juga kalau kita belajar Commonwealth, mereka keluar daripada Commonwealth atas desakan Malaysia. Okay, sekali lagi dalam NAM kita menyatakan pendirian terhadap dasar apartheid ini ya. Okay, Malaysia bangkitkan isu Bosnia yang ditekan oleh pihak Serbia oleh pihak Serbia. Jadi dalam sidang kemuncak NAM di Jakarta, Indonesia 1992, kita dah menyatakan bahawa isu Bosnia ini tidak boleh pihak Serbia tidak boleh campur tangan dalam masalah Bosnia ya. Okey, kemudian yang ketiga, kita kedudukan Yugoslavia yang asalnya juga adalah salah sebuah negara yang menjadi pengasas ke-6 digantung daripada pertubuhan ini, dan ini merupakan satu kejayaan kepada Malaysia kerana berjaya menyuarakan pendapat dan didengari oleh negara-negara lain. Okay, Malaysia terima sejumlah pelarian Bosnia disebabkan kita adalah negara yang membantu negara-negara yang menghadapi konflik. Maka kita memberi bantuan bukan sekadar di negara mereka, malah kita membawa pulang beberapa rakyat Bosnia tinggal di Malaysia dan memberi bantuan sama ada dari segi kehidupan maupun pendidikan ya. Okey, yang ketiga, peranan yang ketiga adalah dari segi dasar keamanan dan berkecuali. Okay, Malaysia sering menyuarakan tentang isu Asia Tenggara ini diterima sebagai kawasan berkecuali. Malaysia menyatakan supaya Asia Tenggara adalah satu kawasan yang perlu kuasa barat terima sebagai negara atau kawasan yang berkecuali. Kita tak mau terlibat dalam konflik negara maju ya. Okay, pandangan Malaysia pandangan Malaysia adalah seperti kuasa besar seperti China, Rusia, Amerika Syarikat. Kita tak nak kuasa besar seperti ini, China, Rusia, Amerika Syarikat ini campur tangan ya, dan mereka mesti mengakui supaya Asia Tenggara adalah negara berkecuali. Itu adalah prinsip ataupun peranan ataupun suara yang dibawa oleh Malaysia supaya kuasa barat mendengarnya didengari oleh kuasa barat. Okey, antara kejayaan lagi isu nuklear. Negara kuasa besar saja yang ada nuklear kan. So isu nuklear, Malaysia tanda tangan pengisytiharan Lusaka 1970, iaitu iltizam NAM ya, maksudnya NAM pertahankan untuk tolak pengharaman senjata tersebut, senjata nuklear. So ini adalah satu kejayaan. Malaysia membuat perjanjian supaya senjata nuklear itu tidak digunapakai maksudnya ya, pada tahun 1970 lagi. Okey, ini antara persidangan dan ketika ini Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri yang kelima, menjadi pengerusi NAM ya. Okey, yang berlaku mesyuarat di Kuala Lumpur. Tahun bila? 2003 hingga 2006 kita sebagai pengerusi ya. Okey, tajuk 6 selesai ya, tajuk 6 selesai, dan kita akan ke tajuk 9.8, iaitu berkaitan dengan Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. OIC ya, OIC itu apa? Organisation Islamic
Cooperation, ya, Organisation Islamic Cooperation atau Pertubuhan Kerjasama Islam, ya, Pertubuhan Kerjasama Islam. Okey, pengenalannya, berapa anggota? Maksudnya negara-negara yang dalam pertubuhan OIC tentulah negara Islam, iaitu sebanyak 57 anggota, 57 negara yang ditubuhkan pada 25 September 1969. Baik, persidangan dunia Islam pertama berlaku di Rabat Maghribi, ya, berlaku di Rabat Maghribi yang pertama semasa kemuncak serangan ganas Masjid Al-Aqsa oleh Zionis. Okey, maknanya kemuncak serangan ganas Masjid Al-Aqsa ni berlakulah satu persidangan besar negara-negara Islam berkumpul di Maghribi. Ya, maka di sinilah persidangan inilah maka tertubuhnya OIC, ya, dorong pertubuhan antarabangsa ini, juang kepentingan umat Islam. Maksudnya ketika persidangan dunia ini maka tertubuhlah OIC, ya, iaitu memperjuangkan kepentingan umat Islam. Ya, Malaysia adalah anggota yang aktif menyuarakan pandangan kepentingan Islam. Okey. Baik, penglibatan Malaysia dalam masyarakat Islam antarabangsa bermula sejak Tunku Abdul Rahman lagi. Ya, beliau yang menyuarakan untuk wujudkan pertubuhan Islam untuk jaga kepentingan masyarakat Islam dunia. Maksudnya Tunku Abdul Rahman yang menyuarakan pandangannya untuk menubuhkan OIC, tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat Islam kat dunia. Ya, boleh tak nak pelajar fikirkan, bayangkan begitu sekali kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita pada masa dahulu, begitu besar jiwa mereka untuk mempertahankan agama, ya, bangsa dan negara. Jadi kita sebagai bangsa sekarang ini, anak muda sekarang ini perlu mengambil iktibar, perlu menghargai akan pengorbanan pemimpin-pemimpin yang lalu. Malah kita jadikan ia contoh, dan kita juga adalah masyarakat yang mahukan keadaan aman dan menjaga kepentingan bersama itu demi masa depan lagi, ya. Kita tak boleh berhidup dalam keadaan zon yang selesa. Ya, kita dah menggunakan pengorbanan bangsa pemimpin-pemimpin yang lalu. Okey. Baik, setiap kali belajar sejarah perlu ada jiwa, perlu ada sensitivity dalam diri kita, ya. Okey. Hasrat semakin kuat, ya. Hasrat semakin kuat. Persidangan pertama Kongres Islam Sedunia Rantau Asia Tenggara 1964 di Kuala Lumpur. Nampak tahun bila? 1964 di Kuala Lumpur lagi. Kita sudah ada hasrat, Malaysia telah menyatakan pendirian Malaysia telah menyatakan keinginan untuk tubuhkan pertubuhan ini, untuk wujudkan pertubuhan ini supaya dapat jaga kepentingan masyarakat. 64, so tubuhnya 69, ya, juga ambil masa yang agak lama juga, kan. Okey, 1969 Malaysia jadi tuan rumah. Okey, Malaysia jadi tuan rumah. Agenda diputuskan di Kuala Lumpur dan bawa ke Rabat Maghribi hingga tubuhnya OIC. Okey, jadi kita adakan mesyuarat dahulu untuk tubuhkan juga. Jadi bila sampai ke mesyuarat Rabat ini, kita menyatakan persetujuan negara anggota untuk tubuh OIC. Ya, siapa yang suarakan? Orang pemimpin Malaysia. Alright. Baik, Tunku Abdul Rahman ketika itu jadi SU Agong pertama. SU Agong pertama Malaysia, Malaysia jadi pengerusi OIC, bangkitkan pelbagai isu untuk kepentingan masyarakat Islam. Alright. Okey, kita tengok seterusnya. Sejak 1960 lagi Malaysia sudah cadangkan idea dipandang tinggi, ya. Ni huraian yang tadi kita dah bincang, kita letakkan balik bagi kefahaman lagi, kukuhkan lagi ingatan. Okey. Baik, kita cadangkan pandangan idea dan pandangan Malaysia ini dipandang tinggi, ya. Baik, SU Agong OIC oleh pemimpin Malaysia perlihatkan kewibawaan Malaysia. Okay, bila Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Setiausaha Agong yang pertama, telah menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia ini, bagaimana kewibawaan Malaysia membawa isu, mempertahankan pendirian bagaimana, kan. Okey, kerjasama OIC adalah hasrat untuk semua negara Islam beroleh manfaat. Alright. Baik, kita tengok yang pertama. Setiausaha Agong pertama, kita dah tahu Tunku Abdul Rahman tahun 70 hingga 74. Tugas utamanya adalah kukuhkan OIC, pastikan masyarakat Islam dunia dapat pembelaan. Okey, pengerusi OIC adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi 2003 dilantik sebagai pengerusi. Malaysia berhadapan dengan tomahan penganas
Okey, di sini Malaysia berhadapan dengan tomahan. Maksudnya Malaysia terpaksa bila jadi pengerusi bercakap tentang isu dunia, isu negara kuasa besar, tentulah kuasa besar akan membalas balik tomahan-tomahan terhadap penyataan atau pendirian OIC. Jadi Malaysia sebagai pengerusi kena berhadapan dengan situasi itu. Okey, jadi di sini kita tengok berhadapan dengan apa? Pengganas, ya, kemiskinan, kemunduran. Malaysia ketengahkan kesederhanaan dan tolak keganasan. Ya, Malaysia tetap bersikap bersikap berhemah, ya, melakukan amalan yang baik terhadap isu ini, ya, bersikap sederhana dan tidak mahukan keganasan. Okey, lihat bagaimana pemimpin kita mengendalikan atau menangani isu semasa. Alright. Baik, pembangunan pendidikan. Okay, Malaysia OIC pentingkan pembangunan sosial. Ya, jadi pendidikan bila pentingkan pembangunan sosial, bila sebut sosial ni banyak perkara, tapi keutamaan adalah pada pendidikan. Jadi OIC telah beri biaya pelajaran dan kebajikan, ya, kepada negara anggota, kepada pelajar-pelajar negara anggota, beri biaya pendidikan dan beri kebajikan. Okey, salah satu inisiatif yang Malaysia ambil ialah bina Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu UIAM. Okey, kat situ lah kita tengok ramainya pelajar-pelajar antarabangsa, pelajar-pelajar luar negara. Okey, beasiswa pelajar negara OIC belajar di UIAM. Negara-negara OIC yang datang belajar di UIAM mereka akan dapat beasiswa daripada OIC. Okey. Baik, tangani isu politik negara Islam. Okey, kalau cikgu nak sambung sikit nanti tentang UIAM ni, maksudnya bukanlah awak tak boleh masuk. Awak pelajar Malaysia, awak adalah negara anggota, malah awak ada peluang yang paling besar untuk masuk ke UIAM. Alright. Okey, tangani isu politik negara Islam. Okey, Malaysia menyatakan suaranya pendiriannya terhadap Palestin, Afghanistan, ya, perang Iran-Iraq. Okey, apa yang berlaku? Apa yang Malaysia bertindak? Okey, semasa perang Iran dan Iraq 1988, ya, 1988, Malaysia hantar 15 tentera pemerhati PBB. Kalau ingat kita belajar PBB hari tu, dia ada 2 pengaman dan pemerhati. Okey, Malaysia hantar 15 tentera sebagai pemerhati. Okey, masa Palestin pula, pertubuhan pembebasan Palestin. Maksud tubuhkan satu pertubuhan untuk Palestin, iaitu Pertubuhan Pembebasan Palestin, ya, di sidang Serantauan Asia di Kuala Lumpur 1983. Ya, Malaysia menegaskan supaya benarkan Palestin tentukan nasib negaranya sendiri, ya, supaya tentukan bagaimana negaranya yang merdeka itu perlu dikendalikan. Itu penegasan Malaysia terhadap Palestin. Okey, yang ketiga tentang Afghanistan, ya, dengan rejim Kabul, ya, bantuan rejim Kabul ni, Afghanistan ni bergaduh dengan rejim Kabul, ya. Rejim Kabul ni dia dapat bantuan kesatuan Rusia. Tahun 1979 kita tahu Rusia macam mana kan kat dunia ni. Dia banyak keganasan, banyak menawan banyak-banyak negara kan. So dia memberi bantuan kepada rejim Kabul. So kat Afghanistan berlaku pergaduhan, dalaman lagi. Jadi Malaysia membenarkan, Malaysia menyatakan suaranya, pendiriannya terhadap isu ini. Dan Malaysia juga telah membenarkan kepada Mujahidin Afghanistan supaya boleh membuka pejabat perwakilan mereka di Kuala Lumpur tahun 1984. Ya, Afghanistan, yes, yang jarang awak dengar kan. Jadi maksudnya Malaysia juga memberi bantuan, ya, kepada negara Islam seperti Afghanistan. Okey, dari segi pembangunan ekonomi pula, Malaysia sangat aktif dalam pembangunan ekonomi negara anggota, negara anggota 6 yang 57 buah tu. Bukanlah kita beri bantuan. Maksudnya kita kalau jadi jadi menyatakan pendapat, kita merangkumi negara-negara yang lain juga. Tidak kepada kita sahaja, ya. Tujuan kita untuk negara anggota itu mendapat kebaikan, kemanfaatan, ya. Jadi kita sokong, ya, Malaysia sokong ada aktiviti Bank Pembangunan Islam, ya, aktiviti Bank Pembangunan Islam, Islamic Development Bank, ya, 1973. 1973, ya. Okey, Malaysia sertainya pada tahun 1974. Okey, bank ini telah memberi pinjaman, ya, dia boleh memberi pinjaman. So Malaysia juga mengambil pinjaman dari bank ini untuk pembangunan negara.
Jadi negara anggota yang lain pun kalau nak buat pinjaman kat bank ni diberi untuk pembangunan negara, dan tentulah bila negara anggota yang membuat pinjaman, cukainya lebih rendah daripada negara lain lah, yang kita misalnya kalau kita pinjam dekat negara maju, cukainya lebih tinggi tapi dia disebabkan ini adalah pertubuhan OIC dan kita anggota, maka kita dapatlah bayaran yang lebih rendah Okey. Pembangunan Bank Islam serata dunia bermula. Bermulalah bank-bank Islam dibuka di negara-negara anggota yang lain. Contohnya Dubai Islamic Bank 75 tahun 1975, Islamic Bank Bahrain 1979, Bank Islam Malaysia 1983. Bank Islam Malaysia 1983. Okey, sekarang awak lihat bagaimana peranan Malaysia kita sebagai setiausaha agung OIC, pengerusi OIC, pembangunan dan pendidikan. Kalau sebut-sebut macam tu kan, dalam fikiran awak ada huraian-huraian yang tertentu tangani isu politik negara Islam, pembangunan ekonomi, bank kan. Jadi kita terlintas supaya kita dapat jawab soalan. Alright, baik, dah tamat dah tajuk, 2 tajuk. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan latihan. Cikgu cuba sediakan 3 soalan latihan struktur bahagian 2 lah, bahagian A lah, kertas 2 Okey, yang pertama soalannya. Okey, soalannya yang pertama. Okey. Baik, yang pertama soalannya. Baik, penglibatan awal Malaysia dalam isu masyarakat Islam antarabangsa bermula sejak era Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, terangkan latar belakang pengenalan sahaja, 3 markah. So fakta jadi awak tahu apa tentang OIC tadi? Awak tahu tentang apa OIC tadi? Ada berapa? Anggotanya berapa? 57 buah anggota kan? Negara anggota kan? Buruk benar tulisan. Okey. Kita conteng macam cikgu selalu kata, kalau kita menjawab soalan, contenglah kertas soalan 57 anggota. Sebelum kita menjawab, conteng dulu. Kita recall balik pengetahuan kita. Okey, bila dia ditubuhkan? Kat mana? Semasa bila? Siapa yang beri idea? Banyak kan? Okey. Kita kalau tak ingat tarikh pun tak apa, tapi ingat sedikit tempat ke, persidangan ke kan? Okey, kita kata yang bermula apa? Persidangan Islam, persidangan dunia Islam pertama kan? Persidangan dunia kan? Persidangan dunia Islam pertama di mana? Rabat Maghribi kan? Tak ingat tahun kan? Tak ingat tahun tak apa. Tak ingat tahun tak apa. Kalau ingat tahun bagus. Ingat tak bila Tunku Abdul Rahman beri idea dia 1964. Yang berikutnya 1969 baru mereka ada kan. Kan. Okey, boleh ingat. Okey, sejak masa idea ni diberi, apa berlaku? Peristiwa apa yang berlaku masa idea ni diberi? Kat mana? Kemuncak apa? Kemuncak apa? Kemuncak Masjid Al-Aqsa diserang kan? Diserang. Okey, kemudian Tunku Abdul Rahman ataupun kita kata untuk jaga kepentingan apa kita OIC ni, untuk tujuan apa kan? Okey, 3 markah dah dapat sebenarnya untuk ni. Okey, kita cubalah tambah lagi C sebab kita tahu kan. So kita tulis untuk jaga untuk jaga kepentingan masyarakat Islam dunia kan. Jadi nak mula jawapan, mulalah daripada soalan. Nampak ke merah? Tak nampak kat sini. Masya-Allah. Sekejap. Merah tak apa nampak biru, kita tukar biru. Okey, latar belakang
penubuhan OIC ialah mempunyai 57 buah negara anggota. Okey. Baik. Kemudian kita mulakan dengan ada hal yang demikian boleh, ataupun nak terus ayat pun boleh ya. Okey, pertubuhan ini kita mulakan. Pertubuhan ini dicadangkan semasa persidangan dunia Islam pertama di Rabat Maghribi pada tahun 1969. Okey, pertubuhan ini dicadangkan semasa kita boleh ambil yang ni, kita buat ayat lain sikit untuk ketika kemuncak kan. Nama 9 iaitu ketika kemuncak serangan terhadap Masjid Al-Aqsa di Palestin. Okey. Tujuan penubuhan ini adalah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan masyarakat Islam sedunia. Okey, boleh ya. Itu tanda contoh soalan yang pertama ya. Soalan yang pertama. Kita cuba lagi soalan yang kedua, kita tengok. Okey, jelaskan penglibatan Malaysia dalam isu politik negara Islam. 3 markah. Okey, kita belajar tadi isu politik. Apa isu politik yang kita dengar tadi? Tentang konflik apa? Jadi kita ni Malaysia jadi perantara, kan? Kita jadi pengantara. Okey, apa yang kita ingat? Konflik apa? Konflik Iran Iraq, kan? Kita jadi pengantara, kan? Lagi kita berkaitan dengan apa? Dalam perang Iraq-Iran tu kita hantar apa? Ingat tak? Kita hantar apa? Kita hantar 15 tentera pemerhati PBB. Betul? Okey, lagi kita konflik apa? Yang kedua. Ni kan pertama. Yang kedua tentang Palestin, kan? Palestin. Okey, Palestin. Kita buat apa tentang Palestin? Kita sokong Palestin ya. Malaysia sokong Palestin. Jadi kita tubuhkan apa? Ingat, kita tubuhkan apa? Palestin. Apa tubuhan? Pembebasan Palestin. Okey, yang ketiga Afghan. Kita ambil ruang banyak pula ni. Tuliskan tak muat, kan? Yang ketiga Afghanistan dan rejim Kabul. Dapat apa dari Rusia? Bantuan dari Rusia. Malaysia benarkan apa? Buka pejabat
wakil. Kan? Inilah jelaskan pelibatan Malaysia dalam isu politik. Kita bukanlah nak masuk campur, tetapi kita juga terlibat dalam membantu mereka menjadi orang tengah, menjadi orang tengah. Jadi kita menjadi wakil. Okey, sekarang kita cuba jawab soalan ni. Isi dah dapat, isi dah ingat. So kita masukkan dengan 3 markah. Okey. Pelibatan Malaysia, awak boleh mulakan. Pelibatan Malaysia dalam menanggani, cikgu langgar je ni, menanggani isu politik negara-negara Islam ialah menjadi pengantara ataupun orang tengah lah, pengantara konflik Iran dan Iraq. Okey, Iran dan Iraq. Okey, Malaysia telah menghantar 15 tentera pemerhati PBB. Okey, kemudian isu Palestin, Malaysia menyokong boleh tak selain itu boleh, selain itu Malaysia menyokong Palestin menyokong Palestin dan sokong penubuhan pertubuhan pembebasan Palestin. Okey, 3 markah kalau ikutkan dah dapat markah, Tengok negara Islam menjadi pengantar konflik Iran Iraq, Malaysia menghantar 15 pengaman, selain itu menyokong Palestin dan menubuhkan. Kan dah dapat dah isi untuk 3 markah. Tapi kita dah tahu, kita cunting saja. Kat tadi tu kita latar belakang tu IC tahun 1957, anggota pertubuhan dicadangkan persidangan dunia 19 Maghribi ketika serangan terhadap Masjid Al-Aqsa. Tujuan penubuhan ini adalah untuk kepentingan dan kebajikan masyarakat. Dapat 3 markah, lebih daripada itu kan. So sama juga soalan kedua. Baik, kita tengok soalan ketiga pula. Soalan ketiga, pada pandangan anda bagaimanakah ni kita tengok pandangan. Bila pandangan kebat kan. Pada pandangan anda bagaimanakah untuk mengekalkan imej negara ketika di peringkat antarabangsa? Bagaimana kita nak kekalkan imej kita di peringkat antarabangsa? Kalau kita belajar dasar 9 ni, bab 9 ni, dasar luar negara, memang banyak diperkatakan cara bagaimana pemimpin-pemimpin Malaysia menaikkan nama Malaysia kan, mengekalkan mengekalkan imej yang baik di mata dunia. Okey, apa idea kita? Okey, bagaimana kita nak mengekalkan? Kita campur tangan tak urusan negara lain? Kita campur tangan tak? Kita tak campur tangan kan? So itu bermaksud kita menghormati. Kita menghormati kedaulatan kedaulatan negara lain. Betul tak? Kita menghormati kehormatan negara lain. Kita tidak campur tangan dalam negara lain. Kita hanya menjadi orang tengah ataupun menjadi kita kata sebagai perunding. Malaysia menyelesaikan isu. Kita cuba menyelesaikan masalah melalui rundingan kan, melalui rundingan. Sebab kita pemerhati, jadi pemerhati itu dia waktu gencatan senjata kita menjadi perunding. Okey, jadi kita yang ini yang pertama, ni 4 markah ni fakta, ni huraian dah. Contoh, kita boleh bagi contoh. Sebab ni bila kebat kita mesti ingatlah kebat ada fakta, huraian, contoh, inference, usahakan. Ingat, usahakan. Okey, apa lagi kita buat? Jadi apa lagi tindakan Malaysia? Kalau nak letak selain itu pun boleh, satu lagi, ataupun nak bagi contoh pun boleh. Rundingan ni awak nak bagi contoh apa? Mesti contohnya contoh konflik, contoh konflik Iran Iraq. Malaysia menghantar pegawai pemerhati kan. Itu adalah contoh kepada sebagai rundingan. Kemudian
Selain itu apa? Selain itu atau inference, bagaimana? Kita boleh jadikan fakta itu juga sebagai inference. Contohnya, kita kata faktanya ialah kita mengekalkan hubungan. Kalau antara negara kita tengok hubungan apa? Betul, hubungan diplomatik. Jadi hubungan diplomatik yang baik. Okey, jadi kita tidak campur urusan ehwal negara lain. Okey. Kita boleh jadikan ini sebagai inference. Walaupun dia fakta. Jadi tidak ada kesalahan di situ. Cari bina ayat awak bagaimana? Nampak ke? Agak saya cuba biru tu ke? Biru lagi tak boleh kan? Kuning. Okey. Kita mula jawab soalan untuk mengekalkan ya. Okey, nama image negara, kuning sikit, image negara mesti atau boleh dikekalkan ya. Image negara dikekalkan di peringkat antarabangsa. Nampak di peringkat antarabangsa dengan menghormati, kita ambil isi yang kita tadi, menghormati kedaulatan. Nampak tak? Bila cikgu tak ingat pun, cikgu tengok balik isi kita tadi. Dengan cara itulah kita dapat tulis dengan cepat. Menghormati kedaulatan negara lain. Okey. Hal yang demikian Malaysia tulis lengkap dengan tulis ringkas macam cikgu ni. Malaysia penuh lah, risau kan. Malaysia menjadi perunding untuk menyelesaikan masalah seperti konflik seperti konflik Iran-Iraq, iaitu Malaysia menghantar 15 tentera pemerhati PBB. Okey. Oleh sebab itu, kalau nak mula nak bagi inference kan atau konklusinya, oleh itu. Nak bagi konklusinya, oleh itu. Okey, Malaysia mengekalkan hubungan diplomatik yang baik. Kita tulis apa lagi? Yang baik dan tidak campur tangan dalam hal ehwal negara tersebut. Okey. Lihat bagaimana bila kita menulis di bahagian tepi ataupun menulis di atas soalan, sedikit maklumat kita dapat menulis dengan laju. Bukanlah cikgu boleh ingat semua juga. Maksudnya kita belajar, kemudian bila kita belajar, kita simpan sikit pengetahuan itu, jadikan ia macam story untuk kita, untuk sejarah lah. Kita ingin tahu apa yang berlaku kan, bagaimana negara kita dibina. Jadi kita simpan dia sebagai satu pengetahuan, satu ilmu. Okey, sekarang ni kita tengok markah bagaimana menghormati kedaulatan negara sebagai fakta satu kan. Hal yang demikian Malaysia menjadi perunding, jadi huraian satu, menyelesaikan masalah konflik Iran-Iraq, contoh satu.
iaitu Malaysia menghantar 15 ni huraian ataupun huraian kedua pun boleh ya. Oleh itu, atau contoh pun boleh. Oleh itu Malaysia mengekalkan hubungan diplomatik in France, kan? Nampak tak 4 markah? Walaupun aku tulis lebih lah, tak apa, lebih bagus, lebih mantap, jawapan A++, jawapan yang tidak diragui lagi. So tulis sebaik mungkin, kerana kita dah belajar, kita tahu, kita nak sampaikan maklumat. Kita menjawab soalan ni bukan sekadar nak markah. Kita berhasrat, kita simpan di hati, kita nak sampaikan maklumat, seolah-olah pemeriksa itu tak tahu apa-apa. Itu yang selalu saya ingatkan pada pelajar saya. Kita jawab seolah-olah pemeriksa tak tahu apa-apa. Kita nak ajar dia, nak beritahu dia yang ini perkaranya. Jadi sentiasalah berfikiran seperti itu. Akhirnya nanti awak akan dapat markah yang terbaik ya. Okey, untuk tajuk ni sampai di sini saja sebenarnya untuk perkara berkaitan dengan bab 9 dan 9.8 adalah tajuk terakhir bagi bab 9. So cikgu sampai di sini sahaja ya. Sampai di sini sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu harap dia bermanfaat kepada awak dan membantu awak lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.